mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan selamat tengah hari penonton wanita hari ini. Terima kasih kerana terus menjadikan kami sebagai platform inspirasi kepada anda. InsyaAllah hari ini hari Khamis 17 Disember bersama dengan saya dan juga Fiza FF juga. Semalam pun FF, hari ini pun FL. Semalam FIFA, hari ini FIFA juga. Lah, betul lah. Okey. Tapi kami juga Alhamdulillah. Kami juga harapkan anda semua penonton-penonton dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Maklumlah 18 hari bulan Disember nanti iaitu esok adik-adik kita dah pun mula bercuti sekolah. Jadi mungkin ada pelbagai perancangan-perancangan yang telah pun disediakan oleh ibu bapa bagi mengisi masa lapang anak-anak anda di waktu cuti. Tapi dalam waktu yang sama, Fatin, kita juga harus berhati-hati dengan keadaan pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara ni. Betul, kita masih lagi belum menang. Kita masih kena teruskan perjuangan kita. Lagi-lagi kelonggaran banyak dibuka sekarang ini yang mana kita boleh balik kampung, kita boleh jumpa dengan orang tua kita. Tapi kena sentiasa ingat untuk terus menjaga jarak fizikal, pelitup muka sentiasa pakai dan juga kalau pergi jumpa orang tu jangan peluk-peluk, jangan cium-cium. Jangan salam. Jangan salam pun. Ini yang harus kita titik beratkan. Jangan sesekali memandang remeh ataupun menganggap segala perkara-perkara ini satu perkara yang ringkas. Ini kerana kita harus menitik beratkan tentang keselamatan dan juga kesihatan diri kita. Suka juga untuk kami kongsikan sesuatu kepada anda. Mungkin bagi anda yang mengikuti laman sesawang Instagram ataupun Telegram Kementerian Kesihatan Malaysia, ini berita baik bagi pengembara yang ingin pulang ke Malaysia yang mana mereka perlu melakukan swab test dalam tempoh 3 hari sebelum berlepas dan selepas tiba di Malaysia akan hanya dikuarantin selama 7 hari. Kalau sebelum ni 14 hari kan? Betul. Sekarang ni 7 hari, tetapi kalau tak sempat sebelum pulang ke Malaysia tak sempat nak buat swab test, sekembalinya ke Malaysia buat swab test yang pertama dan individu tersebut akan dikuarantin selama 10 hari. Inilah antara kelonggaran-kelonggaran yang mungkin memudahkan sedikit urusan kita berjumpa dengan ahli keluarga kita yang mungkin lama berjauhan dan ini adalah masa yang tepat untuk kita kembali ke pangkuan mereka. Dan harus diingat mungkin kita boleh balik kampung dan sebagainya. Para petugas harapan masih lagi berjuang untuk memastikan keselamatan kita semua. Betul lah. Kalau boleh kita elakkanlah daripada kita bergerak ataupun banyak merentas negeri dan sebagainya. Kalau boleh kita duduklah di rumah. Kita buat macam-macam aktiviti yang boleh dilakukan, direncanakan bersama dengan seisi keluarga. Baiklah, itu tentang COVID-19. Kalau kita cakap tentang kesihatan ini, Fatin, kesihatan ini adalah satu anugerah yang sangat-sangat bermakna. Kata orang, kalau ada duit berjuta ringgit pun tetapi tak ada kesihatan yang baik, itu juga bukan perkara yang menyeronokkan. Kerana duit tidak mampu untuk membeli kesihatan. Dan hari ini kita nak kongsikan kepada anda penonton antara topik yang kebiasaannya seringkali dikongsikan ramai dalam kalangan masyarakat iaitu tentang masalah pedih ulu hati. Fatin tahu tak? Pernah kena waktu masa mengandung selalu kena juga. Tapi saya kenal pasti yang kalau saya makan banyak kadang-kadang dia boleh menyebabkan dada saya sakit. Okey. Sebenarnya mungkin ramai juga dalam kalangan anda penonton yang mungkin merasai pengalaman yang sama seperti Fatin ataupun mungkin anda merasakan kadang-kadang ada rasa loya-loya ataupun nak muntah, sakit di bahagian belakang, mencucuk-cucuk di bahagian dada dan sebagainya, sesak nafas. Dan itu juga mungkin antara tanda-tanda yang disebabkan oleh daripada masalah pedih ulu hati ini. Dan adakah sebenarnya pedih ulu hati ini dikategorikan sebagai penyakit gastrik ataupun boleh dikategorikan sebagai masalah GERD? Ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton di studio dengan pakar kami di studio sebentar lagi. Dan jika anda ada sebarang pengalaman anda ataupun mungkin pandangan anda berkenaan dengan topik kita hari ini, sakit ulu hati ini, hantarkan kepada kami di Facebook WHI TV3 dan juga Instagram kami. InsyaAllah akan kami panjangkan kepada panel kita sebentar saja nanti. InsyaAllah. Kita nak berehat dahulu seketika. Pastikan terus bersama kami di Wanita Hari ini. Kongsikan tentang masalah pedih ulu hati di Wanita Hari ini. Kita nak berehat dahulu seketika, Fatin. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini.
Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Ya, dan seperti yang telah pun kami kongsikan dari awal tadi Fatin, kita nak berkongsi tentang topik masalah pedih ulu hati. Dan bersama kita di studio cukup istimewa kerana kita bersama dengan Dr. Dennis Koh, pakar gastroenterologi daripada Hospital Tonsel. Apa khabar doktor? Thank you. Baik. Thank you very much. Okey, doktor, sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, apa kata kita saksikan dahulu laporan yang sempat disediakan oleh rakan wartawan kami, Syifa. Silakan. Rasa pedih pada bahagian dada, kesukaran untuk menelan dan rasa berasid di dalam mulut atau di belakang tekak merupakan antara simptom pedih ulu hati. Pedih ulu hati ialah masalah yang kerap berlaku dalam masyarakat. Ia terjadi apabila asid dari perut naik ke dalam esofagus. Rasa sakit terjadi apabila injap yang terletak di antara perut dan esofagus lemah atau tidak boleh menutup dengan sempurna. Keadaan ini dikenali sebagai gastroesophagus reflux disease atau GERD. Terdapat satu kes di mana seorang lelaki telah disahkan mengalami penyakit ini akibat terlalu obses dengan makanan pedas. Pedih ulu hati boleh terjadi disebabkan oleh faktor pemakanan dan gaya hidup. Selain itu, stres turut dikaitkan sebagai faktor penyebab yang mengakibatkan pedih ulu hati. Persoalannya, apakah cara terbaik untuk mencegah pedih ulu hati? Adakah pesakit berisiko mengalami masalah kesihatan lain? Itu antara sedikit sebanyak perkongsian mengenai topik kita hari ini, pedih ulu hati. Dan mungkin doktor boleh kongsikan untuk permulaannya, apa sebenarnya yang dikaitkan dengan pedih ulu hati ini? Pedih ulu hati is a symptom yang diadu oleh patient. So it's typically like heartburn, what we say in English, as a feeling of like sakit di dada, okay, yang burning, membakar, rasa panas. That's a typical symptom, that's a classical symptom, but not everyone has this kind of symptoms. Okay. Kadang-kala dia boleh mengadu like kembung, lepas makan rasa kembung, terlalu banyak sendawa, and then ada pula yang mengadu like sakit tekak and batuk, especially in the malam. Dan ada juga yang mengadu rasa masam dalam mulut. Sebenarnya asid yang dari perut yang naik ke mulut. So these are all the symptoms. But the most common symptom is sakit ulu hati, ulu hati. Pedih dekat sini itulah kan kadang-kadang kalau sakit-sakit kalau dia datang macam tu. Okey, itu antara simptom-simptom yang dikongsikan oleh doktor. Tetapi mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita tak berapa nak faham doktor. Adakah sebenarnya pedih ulu hati ini dikategorikan sebagai gastrik ataupun masalah GERD seperti yang telah pun dikongsikan melalui laporan itu tadi doktor? Actually, this gastric and GERD is quite different. Gastric is dia macam simptom yang diadu oleh patient. So normally patient mengadu gastric, dia mengadu yang sakit sini. Yang mengadu GERD is usually sakit atas yang naik, membakar ke atas. So gastric usually dia related to inflammation in the stomach, ulcer dalam perut. Whereas GERD ini is related to the acid yang naik ke atas yang menyebabkan peradangan di esophagus. Okey, tapi kalau kita bercakap mengenai pedih ulu hati ini adalah permulaannya disebabkan makanan kita ke, kita punya cara hidup kita ke, atau bagaimana permulaan bila kita mendapat pedih ulu hati itu? Actually, it's a combination of factor like what the report tadi. So it's a food, and then the lifestyle, and then also stress. Stress actually plays a very big role. Okay. Makanan macam makanan yang berlemak, spicy food, coffee, pedas, chocolate, yes, pedas. And then, of course, merokok, alcohol. All this makes the reflux worse. Okey, maksudnya faktor pemakanan itu juga memang sememangnya memainkan peranan penting lah. Actually, peranannya sangat penting, ya. Okey, doktor, bila kita cakap tentang faktor pemakanan, faktor gaya hidup dan juga faktor persekitaran, ini kita nak kaitkan dengan individu-individu tertentu. Kalau kita cakap tentang faktor pemakanan persekitaran ni, adakah masalah pedih ulu hati ini boleh dialami oleh semua peringkat umur ataupun memang hanya akan menyerang daripada remaja sampai ke dewasa ke, ataupun turut boleh menyerang kanak-kanak? Okey. So kebanyakan dia kes-kes berlaku dalam kalangan dewasa. Any age.
dari maybe from teenager onwards up to even adult yang tua. Kanak-kanak pun mengalami tetapi kurang. Ya, kurang. Not so common. But when kanak-kanak dia dapat reflux, normally they have like susah untuk feeding, and then throwing up, muntah lepas makan. Jarang-jarang mereka mengadu tentang sakit ulu hati. Sebab budak-budak tak tahu nak cakap. Fatin, kalau boleh kita minta doktor, ada gambar rajah di sebelah doktor itu. Ini hari ini kita nak belajar sedikit. Kita nak belajar biologi. Okey, doktor, kalau doktor boleh kongsikan di mana sebenarnya bahagian hulu hati itu dan apa perkaitannya dengan usus besar, usus kecil dan juga perut kita. Okay, thank you. So dalam gambar ni, this is the perut. Okay. And then this is the esophagus. Esophagus ialah saluran yang connect the mulut kepada perut. So this is called esophagus and this is the perut. So what happens is perut mengeluarkan asid is normal. Secara normal perut mengeluarkan asid yang banyak untuk mencerna makanan. So kalau asid tu dia tinggal dalam perut, no problem. It doesn't cause anything because selaput dalam perut dia memang tahan asid. Tetapi selaput dalam esophagus dia tak setahan asid. So bila asid dari perut naik ke atas, dia akan mengakibatkan keradangan dalam saluran esophagus. Itu yang menyebabkan rasa sakit ulu hati. Okay. And then kebanyakan dia kes yang GERD ini disebabkan kelonggaran sphincter injap di archaeoesophagus. Okay. Ini yang menyebabkan asid dia senang naik ke atas. Tapi doktor, macam mana pula kalau dikaitkan dengan ibu mengandung? Bukan disebabkan faktor makanan, tapi bagaimana pedih ulu hati itu berlaku? Okey. Orang yang gemuk ataupun orang mengandung in general orang mengandung because of the pressure dalam rongga abdomen. Okay, we believe that dia akan menekan ke atas perut baby and also lemak dan menyebabkan asid dia naik ke atas. Okey. Jadi itu Fatin kongsikan melalui pengalaman Fatin sendiri ketika mengandung memang mengalami masalah pedih ulu hati. Tetapi doktor, tadi kita dah kongsikan dari segi faktor permakanan dan juga faktor persekitaran. Adakah faktor-faktor lain? Maksudnya kita tahu juga bahawa faktor berat badan yang berlebihan juga boleh menyebabkan seseorang itu mengalami masalah pedih ulu hati. Tetapi bagaimana pula tentang faktor tekanan? Ada orang mengatakan kalau dia rasa stres ataupun rasa anxiety, rasa sedih, rasa penat juga akan menyebabkan masalah ulu hati ini berlaku. Adakah benar ataupun bagaimana doktor? Benar. It's very true. In fact, a lot of my patients, kebanyakan patient saya yang mengalami masalah GERD ini, kebanyakan dia ada faktor stres. Okay, stres itu tak menyebabkan asid dia, tak menyebabkan keradangan yang berlebihan. Dia menyebabkan sensitivity terhadap keradangan itu. So walaupun keradangan dia tak banyak, but dia akan rasa sakitnya. Tapi doktor, apa agaknya antara makanan-makanan yang boleh menyebabkan pedih ulu hati itu? Kalau kita makan, confirm kita akan kena pedih ulu hati itu. Okey, di kalangan Malaysia, of course like rendang, sambal, oily and spicy together. Itu makanan, Fatin. Makan hati pun boleh sebab pedih ulu hati. Okey, doktor, kalau kita cakap tentang pelbagai faktor-faktor yang boleh menyebabkan kepada masalah ini, kalau kita katakan dari segi simptom pula, sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita panggil sama semua tu gastrik. Pedih ulu hati ke, keradangan ke, semua orang panggil nama yang sama, gastrik. Tetapi kadang-kadang ada orang akan melalui simptom-simptom yang berbeza. Ada orang akan rasa sesak nafas, ada orang akan rasa pedih ulu hati, ada orang rasa macam dicucuk-cucuk di bahagian belakang, rasa macam sakit jantung dan sebagainya. Adakah ini antara juga faktor-faktor ataupun simptom-simptom yang boleh berlaku disebabkan oleh penyakit ini? Simptomnya memang banyak. Okay. But as I said, the most important, the most common is sakit pedih, like what we call heartburn, typical symptom. Of course, macam like you said, it can often be mistaken for heart problem, heart attack. Okay. So very important if patient yang datang, kalau dia ada risiko untuk masalah jantung, first thing we have to make sure is bukan masalah jantung. Because simptom dia dengan simptom masalah jantung agak sama. Tapi perbezaan dia, untuk masalah jantung itu memang serius. Itu memang life threatening. But whereas for GERD,
it's not so life threatening. So first thing we have to make sure is bukan masalah jantung. Boleh dirawat, Fatin. Boleh dirawat. Tapi kalau nak dirawat tu doktor, dari tindakan awal kita, apa agaknya ubat-ubatan ataupun rawatan yang boleh kita sediakan di rumah? Okay. First, if it's not so severe, kalau tak terus sangat, boleh cuba macam mengelak daripada makanan seperti makanan pedas, oily food, coklat, coffee. Of course, if merokok, stop merokok. And then orang yang minum alkohol, kurangkan. And then also kurangkan berat badan. And then kurangkan, lebihkan masa untuk makanan hadam, especially at night sebelum tidur. So kalau boleh, at least about 4 hours, 4 jam sebelum tidur. The last meal. Okay. So jangan makan terlalu lewat. Because bila makan lewat, then bila terus tidur, of course the gravity, there's no more gravity to pull the food down. So the reflux acid dia akan naik ke atas. So kebanyakan orang yang ada masalah reflux lebih teruk pada masa malam. Okey. Doktor, kalau kita cakap tentang faktor pemakanan tadi kan, mungkin ada juga dalam kalangan penonton-penonton yang mengatakan bahawa tapi saya dah ambil pemakanan yang seimbang. Konon-kononnya nak cuba diet, nak turunkan berat badan. Adakah faktor diet yang tak menentu ini juga dengan faktor kadang-kadang ada orang diet dia tak makan. Diet yang seimbang kita kena ambil suku-suku separuh. Makan sekurang-kurangnya 5 kali sehari, 3 main meal dan juga snack di antara waktu-waktu tersebut. Tapi kadang-kadang ramai orang yang diet dibuat macam-macam jenis diet. Sampai kadang-kadang ini juga antara faktor yang boleh menyebabkan kepada masalah GERD yang teruk, doktor. Okay. Depending on what kind of diet yang is practice lah. Okay. So if you diet untuk 1 hari and then one day you only eat 1 meal, and if that meal yang you eat that you take is heavy and penuh dengan lemak, you know, like you just the whole day tak makan, then last bila makan nak makan terlalu banyak, that yang menyebabkan GERD. Bukan sebab diet, bukan sebab you puasa, GERD berlaku. It's the other way around. Bila you mula makan balik, that's when masalah berlaku. Because normally if you diet the whole day, then bila you mula makan, you akan makan terlalu banyak. Betul, perut kosong kan? Ya, makan makanan yang berlemak, you know, all these things. Macam mana dengan air detox pula? Kalau kita tahu air detox mengandungi limau, lemon yang penuh dengan asid. Bagaimana doktor? I think it's not good to take anything that is too acidic lah, because that adds, dia menambah lagi keasidan asid dalam perut. So normally also I forgot to mention like makanan yang masam, citrus, kurangkan cuka dan jeruk dan sebagainya. Kalau boleh kurang. Sebelum kita nak pergi kepada soalan oleh rakan kita di Facebook, doktor, kalau boleh doktor kongsikan juga kepada penonton-penonton kita. Macam tadi doktor katakan, puasa tu tak salah, tapi bagaimana kita ambil makan. Yes, betul. Sebab kadang-kadang sekarang ni ramai juga dalam kalangan penonton-penonton ini yang mengamalkan intermittent fasting dan sebagainya untuk mengekalkan berat badan dan sebagainya. Jadi antara langkah terbaik, dah puasa 1 hari, bagaimana kita nak mulakan makanan kita tu sekurang-kurangnya dengan makanan yang bagaimana, doktor? Okay, so if you puasa 1 hari and then nak makan, try not to makan terlalu banyak at one go. Make sure bukan makanan yang seperti yang saya beritahu, berminyak, like a lot of coffee. Kita mulakan dengan buah dahulu ke macam mana? Buah is fine. Anything that's not sour or oily or spicy, that's okay. Kemudian baru kita ambil makanan yang berat. Yes, but not too heavy, ya. Okey, kita nak terus utarakan soalan daripada penonton di Facebook. Saya sekarang ni mengalami pedih ulu hati. Ubat apa yang perlu saya ambil dan perlukah saya menjalani pemeriksaan? Okay. Bagaimana, doktor? Good question. If sudah cuba mengelak daripada makanan yang saya beritahu and then kurangkan berat badan, and then like if smoking, then stop smoking. Then if masih berlanjutan, then the first thing that you can get tanpa visiting the doctor is Gaviscon, things like MMT, yang ubat kapur, like what you said. That will help. And you can get it from the pharmacist tanpa prescription. So you can try that first lah. You can even get it from like 7-Eleven or anywhere. Kalau tak boleh, doktor, dah cuba dah makan ubat kapur tu. Ubat kapur tu tak sedap, doktor. Itu kena makan pula tu. Dah makan rasa macam nak muntah. Dah makan banyak-banyak kali tak boleh. Tetap ada masalah pada ulu hati, tetap rasa mual, nak muntah dan sebagainya. Apa langkah seterusnya yang perlu dilakukan? I think if yang ubat kapur dia tak berkesan, then the next step would be to jumpa the doktor. Okay, and then the doctor, of course, ada ubat-ubat lain yang lebih kuat yang boleh dicuba. Okay. Then for the soalan tentang bila nak buat investigation lain, seperti skop ataupun ujian darah. Okay, so there are few alarm signs. If katakan umur lebih dari 45 tahun and then simptom ni baru mula, that's a sign
that is something that we need to investigate further. Ataupun muntah berdarah, ataupun susah telan, macam makanan stuck sana, ataupun buang air besar hitam, itu maksudnya ada kemungkinan ada pendarahan dalam saluran makanan. So mungkin menunjukkan GERD yang serius sikit, ataupun kurang berat badan. All these are serious symptoms yang perlu Doktor, investigate. ini mungkin juga ramai dalam kalangan penonton kita nak tahu sebab kebiasaannya kita rasa tak ada masalah ni, doktor terangkan GERD, gastrik, periuk hati itu biasa mungkin. Tetapi kalaulah masalah ini berlanjutan dan sebagainya, adakah juga ia boleh menjadi simptom awal ataupun punca awal kepada masalah-masalah yang lebih serius seperti kanser usus dan sebagainya, doktor? Okay, normally GERD ini dia tak menjadi apa-apa dia tak mengakibatkan apa-apa masalah yang serius. But dalam small peratus penyakit yang rendah, mungkin ada simptom, mungkin ada komplikasi seperti cancer, but that's very, very rare. Okay, maybe less than 1%, definitely. Okey, kita ada satu lagi soalan dari penonton. Doktor boleh tak jelaskan apa itu Barrett's esophagus? Apakah ia berpunca dari GERD? Yeah, okay, very good question. So Barrett's esophagus is condition di mana asid dalam perut dia naik ke atas dan menyebabkan keradangan dalam esophagus. Dan kalau dia dibiarkan berlanjutan, selaput esophagus ini yang biasanya akan diganti oleh selaput daripada usus, tapi dia bukan datang dari usus, tapi bila tengok bawah mikroskop, dia seakan-akan selaput daripada usus. It's called intestinal metaplasia. Itu yang dipanggil GERD, Barrett's esophagus. Barrett's esophagus ini penting kerana dia adalah satu daripada petanda ada kemungkinan menjadi kanser esophagus. So it's a first step towards esophageal cancer. Okey, kalau ada simptom-simptom macam tu, cepat-cepat pergi mendapatkan rawatan, doktor. Barrett's esophagus hanya boleh didiagnose semasa kita buat scope, and then kita ambil sikit tisu daripada esophagus ni, tengok bawah mikroskop, and then pakar patologi akan beritahu it's Barrett's esophagus. Okay, so orang yang ada Barrett's esophagus, dia perlu really mengawal makanan and also perlu makan ubat untuk jangka panjang. At least berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Dan saya harap jawapan daripada doktor itu menjawab persoalan daripada penonton kita itu tadi. Dan kalau ada lagi sebarang soalan yang ingin diajukan kepada doktor, anda dialu-alukan untuk terus tanyakan soalan di Facebook kami WHI TV3. Ada satu lagi soalan daripada penonton kita. Daripada Wani Nazrin. Doktor, pedih hulu hati ini adakah akan menyumbang kepada GERD dan adakah GERD juga penyumbang kepada anxiety? Okay. So pedih ulu hati dengan GERD, I think it's the same thing. The pedih ulu hati is a symptom, GERD is the disease lah, so penyakit dia. So it should be the same thing. And then stress, is it? Anxiety. Yeah. So anxiety and sakit ulu hati ni is very closely related. So a lot of people with stress or anxiety, dia mengadu rasa macam GERD. Okay. And also it worsens, orang yang ada stress, of course gets a worse kind of symptom, reflux. Tapi, so it's very closely related. Okey, kalau kita melihat kepada semua simptom-simptom dan juga kebarangkalian untuk mereka mendapat pedih ulu hati ini, sekiranya semua telah pun dilakukan cara pemakanan, kesihatan mereka dan juga lifestyle mereka, adakah possibility untuk hilang terus pedih ulu hati itu boleh berlaku, doktor? Okay, if you can look here, kalau sekiranya tak ada kelanggaran dalam injap, then kemungkinan this penyakit GERD tu boleh cure lah, dirawat untuk selama-lamanya. Yes. But sekiranya kalau ada kelanggaran di sini, the means acid dia memang in the future there's always a possibility, ada kemungkinan dia akan berlaku semula. So in a lot of patients dia mungkin berulang, especially kalau salah makan ataupun under stress. Okey, doktor, kalau kita itu tadi tentang sama ada penyakit ini boleh datang kembali ataupun tidak, kita kembali kepada rawatan. Tadi kalau apa yang kita perlu ada di rumah, kita mungkin boleh ada ubat kapur secara ringkasnya. Dah makan ubat kapur tak boleh juga, kita boleh pergi membuat pemeriksaan kepada doktor, lakukan skop dan sebagainya. Kalaulah ubat-ubatan yang telah pun diberikan oleh doktor juga kurang berkesan, GERD masih teruk ataupun pedih ulu hati ini tetap teruk dan sehingga mengganggu gugat kehidupan, tak boleh tidur malam, sukar nak pergi kerja dan sebagainya, apa antara rawatan lain yang boleh diberikan? Okay.
So jenis rawatan memang banyak. So there's a lot of ubat-ubatan dalam market yang untuk merawat GERD. It's one of the most common medications available. So ada banyak jenama, ada banyak jenis. So normally for me, kalau tak efektif sesuatu ubat tu, saya akan tukar ubat lain. Okay. So maybe that's the first step lah. Kalau masih tak efektif, and bila kita buat skop memang nampak teruk sangat. Kalau masih tak efektif, then the last resort is surgery. Surgery untuk mengetatkan yang injap, yang longgar itu. That's the last resort. So first is normally change right, ubat-ubatan, tukar ubat-ubatan dia, cuba. And then also we have to menangani stress. So stress, anxiety is a factor. So it's very common. So a lot of patients, walaupun asid dia cukup dikawal, kalau tak kawal masalah stres, memang akan mengalami simptom yang berlanjutan. Kalau macam tadi doktor, rawatan terakhir pembedahan. Yes. Tapi selepas pembedahan itu, kebarangkalian untuk penyakit ini kembali berulang masih lagi ada. Lepas operation, then it's much less lah, because dia akan mengetatkan saluran the injap. But this operation is not for everyone. Operation ni in fact jarang-jarang saya showkan. Untuk orang yang memang tak boleh dikawal dengan ubat-ubatan lain, and then yang teruk, yang acid reflux yang sangat teruk, yang mungkin ada Barrett's, yang mungkin ada risiko untuk kanser. So it's not for everyone. Baiklah. Antara tips doktor yang boleh doktor kongsikan kepada penonton yang mana mungkin mereka masih lagi ada peluang untuk menjaga cara makan mereka dan juga untuk elakkan daripada mengalami pedih hulu hati ini. Okay, so once again, kurangkan makanan yang berlemak, spicy food, chocolate, coffee, Milo, kurangkan. And then of course yang merokok, yang minum arak, of course that has to stop. Dan kurangkan berat badan. And then jarakkan makan malam dengan masa tidur. Ya. Okay, bagi masa untuk kurangkan untuk hadam. Ya, untuk hadam, betul. And then cuba makan smaller meals, not the big meal, one meal and heavy Jangan meal. tambah-tambah. Okey, doktor, itu tentang penjagaan makanan. Mungkin di penghujung perbincangan kita ini, kalau boleh doktor sampaikan sesuatu kepada penonton kita. Kadang-kadang mungkin ia masalah biasa, tetapi kalaulah sudah tak boleh kita rawat sendiri, apa perkara penting? Kenapa juga mereka perlu berjumpa dengan doktor sebenarnya? Okey, kalau tak dikawal dengan pemakanan dan ubat kapur, then you need of course to see a doctor for ubat-ubatan yang lebih kuat lah. Okay, then also kalau ada alarm symptoms macam pendarahan ataupun susah nak telan ataupun simptom yang berlanjutan lebih daripada 1 bulan yang tak respon kepada ubat-ubatan biasa, then we probably need to do a scope lah. Scope itu untuk memastikan tak ada masalah yang lebih serius seperti Barrett's ataupun ketumbuhan ataupun stricture macam what they call scarring dalam luka. Ya, luka yang berteruk, yang teruk. Yeah, so that's why you need to see a doctor. Okey. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Dennis Khoo selaku pakar gastroenterologi daripada Hospital Thomson. Kami harapkan Fatin jawapan daripada doktor itu tadi dapat juga menjawab soalan-soalan daripada anda rakan-rakan kami di Facebook yang bertanyakan soalan berkaitan tentang topik kita pada hari ini. Dan pastinya haruslah berjaga-jaga dari segi faktor pemakanan, cara hidup kita dan juga nak kurangkan orang kata tekanan, kena jaga untuk kita elakkan daripada mengalami pedih hulu hati. Terima kasih doktor sekali lagi. Thank you very much. Terima kasih. Dan kami harapkan apa yang dikongsikan hari ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat yang berguna untuk anda penonton-penonton yang mungkin sebelum ini risau, tak tahu apakah yang berlaku pada diri anda. InsyaAllah dengan sedikit penjelasan tadi, sedikit sebanyak dapat membantu anda. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti Fatin. Kita nak bersama dengan seorang artis. Jangan pergi mana. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Dalam segmen tajaan hari ini, sedikit berbeza kami nak kongsikan kepada anda tentang sabun Dozy. Dan hari ini, saya bersama dengan ini orang kuatnya, Datuk Muhammad Syukri bin Ibrahim selaku Ketua Pegawai Eksekutif SR Asia Resources Sendirian Berhad. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Sihat Datuk? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikanlah sedikit kepada penonton kita. Apakah yang perlu mereka tahu tentang Dozy? Okey, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penonton wanita hari ini. Okey, hari ini saya nak kongsikan tentang kehebatan dozi. Mungkin di luar sana ramai yang tak tahu apa itu dozi. Okey, dozi adalah bahan sabun pencuci pakaian yang sangat berkualiti. Kita ditubuhkan pada tahun 2014, dah hampir dekat 5-6 tahun macam tu, dan juga mempunyai lebih 70 stokis di seluruh Malaysia. Wow. Kita ada ramai stokis. Okey, dan juga kita di bawah stokis kita ada lebih 3,000 ejen yang sedang mengedarkan sabun jenama dozi ni yang sangat berkualiti, suci, bersih, wangi. Itu kita punya tagline yang sangat hebat. Jadi bagi pengguna-pengguna luar sana yang nak tahu tentang kehebatan dozi, kenalah cuba dulu. Okey, dozi suci, bersih, wangi. Tapi nak tahulah pula apa perbezaan dan juga kelebihan dozi ni berbanding sabun-sabun lain yang ada di pasaran. Ya, itu yang kita nak sampaikan kepada penonton-penonton wanita hari ini, khususnya kepada ibu-ibu, pada ibu-ibu tunggal, suri-suri rumah yang nak tahu tentang kehebatan apa kelebihan sabun dozi daripada jenama-jenama lain. Okey, sabun dozi kita mempunyai sijil halal daripada JAKIM, mendapat pengiktirafan halal daripada JAKIM, dan juga kita mempunyai 4 dalam 1 Fiza. Di mana 4 dalam 1 tu dia all in one. Kita ada pencuci, pelembut, pewangi dan juga antibakteria. Itu yang paling bagus sekali dozi. Dan juga kita di mana sabun dozi ini bila kita dah rendam dalam pakaian, rendam baju dalam baldi, kita boleh simpan selama 2 atau 3 hari. Tidak mengeluarkan bau hapak. Tak ada bau busuk? Ya, tak ada bau busuk. Itu yang paling bagus. Kita masuk anti bau hapak. Okey. Sebab ada antibakteria. Itu keunikan sabun dozi ini berbanding sabun-sabun yang lain ada di pasaran. Tapi kan kalau dekat depan ni mungkin penonton-penonton juga tertanya-tanya, ada macam-macam jenis sabun dozi ni kan? Mungkin boleh kongsikan ada berapa jenis dan juga cara penggunaannya. Ya, okey. Di sini saya nak kongsikan kita mempunyai sabun dozi ada yang 10 kilo. Saya tak bawa pada hari ini sebab yang besar kan. Yang 10 kilo tu kalau kata ibu-ibu nak jimat bolehlah guna yang 10 kilo. Kita ada 8 wangian yang berbeza. Jadi kita ada keluar yang terbaru adalah 4 kilo. Di mana 4 kilo yang sangat menarik, botol sama dengan sabun yang 2 kilo dan juga dia punya kuantiti 4 kilo. Jadi kita ada juga yang 2 kilo, yang 2 kilo yang sangat menarik juga. Kita ada 5 flavor yang berlainan. 4 kilo kita ada 3 saja. Dia punya wangian yang berlainan, dan juga yang 10 kilo kita ada 8 wangian yang berbeza. Wow, ikut cita rasa masing-masing. Boleh juga kita guna untuk front load punya washing machine. Jadi pengguna-pengguna luar sana ataupun dobi-dobi lain diri bolehlah guna sabun dozi ni, memang sangat terbaik. Diformulasikan, kita buat yang terbaik. Kita ada kilang sendiri. Itu yang terbaik sekali. Itu kelainan dan keistimewaan sabun dozi ni. Tapi mungkin penonton-penonton pun dah berminat melihat dan juga mendengar apa yang dikongsikan oleh Datuk ni. Kalaulah ada dalam kalangan mereka yang nak jadi stokis lah, nak jadi ejen berdaftar di bawah syarikat Datuk, bagaimana caranya? Ya, sekarang ni kita ada lebih 70 stokis di seluruh Malaysia. Jadi ada tempat-tempat yang masih kosong lagi untuk kita nak mencari stokis. Jadi bagi anda yang berminat nak menjana pendapatan, nak jadi stokis untuk nak edarkan sabun yang 10 kilo, memang kita bukakan kepada semua rakyat Malaysia yang nak menambah pendapatan. Dan juga yang saya nak kongsikan dekat sini, kita buka untuk distributor center DC. Untuk satu daerah kita perlukan lebih 3 ejen, 3 DC untuk mengedarkan sabun di setiap daerah. Jadi kita khususkan untuk yang 4 kilo sahaja untuk DC ni. Di mana dia punya tawaran yang sangat menarik, untung yang lumayan, lagi satu pendapatan yang sangat hebat. Okey, nombornya boleh anda dapatkan di Kaca TV sekarang. Ya, info je boleh kita call HQ lah di 03-6038-8172 atau boleh tengok di Kaca TV sekarang. Okey, Datuk, di penghujung segmen kita ini mungkin ada sesuatu juga yang ingin Datuk sampaikan kepada penonton-penonton kita. Ya. Okey, di sini saya nak bagi tahu bagi anda di luar sana, penonton-penonton wanita hari ini yang berminat nak jadi DC ataupun nak jadi stokis, bolehlah hubungi di HQ kita ataupun pergi ke Dozi Detergent Official. Di sana kita ada beberapa semua senarai stokis-stokis di kita di seluruh Malaysia. Jadi boleh cari dekat mana kawasan yang terdekat dengan anda. Dan juga saya nak bagi tahu
hari ini kita nak buat promosi hebat. Jualan promosi hebat untuk 2 hari. Hari ini dan juga besok. Khusus untuk wanita hari ini. Khusus untuk wanita hari ini yang menonton wanita hari ini secara live pada hari ini. Okey, untuk yang 10 kilo saya nak bagi tahu harga asal RM35. Pada hari ini kita nak bagi RM29.90 saja. Wow. Harga runtuh orang panggil, durian runtuh. Okey, bagi yang 4 kilo harga asalnya RM24. Pada hari ini dan juga besok saya nak bagi harga yang sangat tawaran yang sangat hebat. Hanya RM19.90 saja. Okey. Bagi yang 2 kilo pula, yang 2 kilo bagi anda nak mencuba dulu, anda boleh cuba. Harga asal RM15. Harga untuk wanita hari ini dan juga besok RM13.90 sahaja. Yang sangat hebat. Jadi jangan lupa lepaskan peluang ini. Rebut peluang ini. Macam mana kita nak menambah pendapatan yang lumayan, nak cari income. Masa-masa inilah. Sebab kita nak jual sabun ni memang senang untuk dijual. Semua orang guna sabun, pastikan satu rumah satu sabun Dozi. Amboi, itu dia tu. Okey, ada berbaki 30 saat lagi kalau Datuk nak tuangkan. Okey, ini saya nak tunjuk. Untuk kita yang kelebihan untuk yang power gel ni, dia eco friendly, dia orang kata bebas Silakan, formalin. Datuk, tuang. Okey, saya nak tuang. Boleh tengok macam mana dia punya kecairan yang sangat cantik, halus. Okey. Fiza boleh tengok macam mana wangian-wangiannya. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk di atas perkongsian berkaitan sabun Dozi itu tadi. Memang mau wangi baunya. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Tapi sebelum itu, kita dengarkan persembahan daripada artis kita hari ini. Silakan. Satu rasa untuk kamu, satu nafas buat kamu, digabungkan jadi satu. Apa dia coba teka, garuk kepala, jangan ditanya, jawabannya pada kamu. Oh sayangku, ku cinta kamu, kau Arjuna kekasih hati. Dengarkanlah ini untukmu, oh kasihku. Oh sayangku, pimpinlah aku, patrikanlah sumpah setiamu. Dengarkanlah ini untukmu, I love you. Garuk kepala, jangan ditanya, jawabannya pada kamu. Oh sayangku, ku cinta kamu, kau Arjuna kekasih hati. Dengarkanlah ini untukmu, oh kasihku. Oh sayangku, hanyalah kamu, di hatiku hanya namamu. I love you. Oh sayangku, hanyalah kamu, di hatiku hanya namamu. Dengarkanlah ini untukmu, I love you. Satu rasa untuk kamu, satu nafas buat kamu, digabungkan jadi satu. Apa dia? I love you, I love you, I love you.
Oh, I love you too. Okey, daripada Erin CTJ. Tapi sebelum tu nak tahu kenapa Erin CTJ? Mungkin penonton tertanya-tanya. Okey, CTJ ni maksud dia nama gabungan daripada ibu dan ayah Erin. Siti untuk ibu, J untuk ayah, Jamaluddin. Okey, berkenaan dengan lagu Arjuna ni, mungkin Erin boleh kongsikan dengan penonton bagaimana agaknya pembikinan, idea asal dan juga siapa orang kuat di sebalik lagu Arjuna ni. Okey, lagu ini dicipta. Lagu ni dicipta dan penulis liriknya ialah Ijai Azhara Band. Produser dan pengubah lagunya ialah Harry Khalifa atau dikenali sebagai Apa. Abang Apa. Okey, lagu ini menceritakan tentang sebuah pula. Okey, lagu ini menceritakan tentang seorang lelaki ataupun seorang perempuan yang sangat sukakan seorang lelaki itu, tapi dia tak luahkan perasaan kepada lelaki itu. Dia luahkan perasaan hanya di dalam lagu. Okey, kira crush dalam diam lah Ya, ni. Okey, kalau dalam kita diam. tengok muzik videonya menepati ciri-ciri remaja. Ya, betul. Siapa punya idea ni, Erin? Okey, daripada segi music video ni, idea banyak lah daripada production Erin sendiri, MVM. Okey, ini adalah single pertama Erin, betul? Ya, betul. Okey, kalau kita lihat kepada latar belakang Erin sendiri, banyak sebenarnya reality TV yang telah pun Erin ceburi dan juga ya, betul. ada yang menang, ada yang tidak. Orang kata tapak sebagai seorang penyanyi itu sangat kukuh. Apa agaknya perancangan Erin selepas ini? Okey, selepas ini perancangan Erin akan keluarkan next single lah. Okey. Tapi Erin dah rekod 2 lagu sebenarnya. Dua-dua genre ballad. Tapi belum diriliskan. Mungkin akan ada lagu yang baru ke. Okey, kalau ada pertandingan Erin akan masuk. Okey. Sebab Erin nak improve diri Erin. Sebab kalau kita masuk pertandingan ni, dia lain. Dia tak sama dengan buat persembahan. Kalau nak bercakap mengenai pertandingan, Ya, betul. Maksudnya di sini Erin nak fokus 100% pada bidang nyanyian lah. Ya, betul. Sebab ini kan minat Erin. Lagi satu bidang nyanyian ni Erin nak jadikan satu kerjaya bagi Erin lah. InsyaAllah sama-sama doakan. Okey, Erin. macam mana agaknya sambutan daripada peminat-peminat Erin sendiri? Berapa bulan ya lagu ni dah dikeluarkan? Buat masa ni alhamdulillah banyak juga feedback yang positif, tapi ada juga komen yang tidak memuaskan. Itu mesti ada. Itu mesti ada. Itu mesti ada. Okey, tapi macam mana agaknya harapan Erin selepas ini untuk ketengahkan lagi idea-idea dan juga bakat Erin? Okey, harapan Erin semoga Erin diterima oleh semua penonton di luar sana. Semoga Erin diterima sebagai artis yang baru. Macam mana Erin nak ketengahkan bakat Erin ni? Sekarang Erin menggunakan platform media digital saja. Sebab sekarang kan kita dalam pandemik COVID-19. Jadi Erin rasa bukan Erin seorang je kot. Mungkin artis-artis yang lain pun menggunakan platform yang sama seperti Erin. Okey, antara orang kata idola ataupun siapa agaknya artis-artis yang nak sangat kalau Erin boleh bekerjasama? Oh, nak sangat Erin bekerjasama. Of course lah, Faizal Tahir. Orang-orang yang terkenal. Okey. Faizal Tahir, Heri Saini, Siti Nurhaliza. Semua nama-nama besar. Okey, di penghujung siaran kita nak Erin sampaikan atau kongsikanlah di mana agaknya Instagram dan juga platform yang boleh peminat berkomunikasi dengan Erin. Okey, kepada semua belum follow Erin, bolehlah follow Erin di Instagram, TikTok, page Facebook Erin, ataupun YouTube Erin CTJ, ERIN CTJ. Semua sama je. Okey, dan music video boleh dilihat di YouTube. Okey, kalau music video pula boleh lihat di YouTube channel MVM Music. Di YouTube channel MVM Music, jangan lupa like, subscribe and share. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Erin, selamat maju jaya. Mungkin bakat muda ni boleh dikedepankan lagi, insya-Allah kita doakan. Baik penonton, kita nak berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini kita akan bergabung semula bersama Fiza. Thank you, Erin. Wanita hari ini.
kembali bersama kami di Wanita hari ini. Pejam celik kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini, Fatin. Dan pastinya hari ini perkongsian yang cukup menarik membuka mata kita dan mungkin kita akan lebih apa situasi kita selepas ini mengenai pedih hulu hati. So kalau ada apa-apa orang kata simptom-simptom kecil tu cepat-cepat untuk dapatkan rawatan dan juga pemeriksaan daripada doktor. Betul tu. Tapi kan kadang-kadang macam doktor katakan tadi, kalau kanak-kanak mungkin mereka tak tahu nak cakap dan sebagainya kan, kita harus lihatlah pula apa antara simptom-simptom dan mungkin pembacaan juga amat penting untuk kita ketahui apa yang berlaku di sekeliling kita. Tapi jangan pula kita jadi doktor sendiri. Kalaulah kita rasa ada perkara-perkara tertentu, segeralah berjumpa dengan mereka yang lebih pakar. Itu yang amat-amat penting sekali. Okey Fatin, sambil kita ingatkan anda penonton, kami juga sebenarnya ingatkan diri kami sendiri tentang pentingnya jaga kesihatan. Dan walaupun dah kami kongsikan dari awal tadi betapa pentingnya untuk kita menjaga kesihatan diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. Kami harapkan anda terus jaga diri anda, pakai pelitup muka jika keluar rumah, cuci tangan sentiasa dan paling penting ada penjarakan fizikal. Dan esok kami akan bawa satu lagi topik dalam hikayat perkahwinan iaitu silent treatment. Siapa agaknya antara tak apa. Itu esok kita bincangkan. Okey. Jadi sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga Bye. diri. Masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usaha